Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawi Ismail, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UKM, yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan perempuan. Kalau boleh toleh di belakang sana, baru kita kedengaran gendang tadi. 44 pelumba basikal UKM berkayuh sejauh 44 kilometer daripada Putrajaya, baru saja sampai ke Chancellery ini. Saya mengucapkan pertama sekali bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas dapat kita bersama pada pagi ini. Dan sebenarnya ulang tahun ke-44 UKM telah bermula pada 18 Mei semalam. Saya difahamkan 44 orang pelajar daripada Kolej Kediaman bertolak 44 pagi untuk memanjat Gunung Broga semalam, dan Alhamdulillah mereka telah sampai ke Kemuncak dan pulang juga ke sini. Hari ini adalah hari yang begitu istimewa untuk kita kerana kita telah mencapai 44 tahun UKM tertubuh, dan persoalannya ialah ke mana kita seterusnya daripada hari ini dan di tahun-tahun yang mendatang. Syukur pada Allah SWT kerana memberkati dan juga membolehkan kita untuk mewujudkan sebuah universiti yang begitu hebat, sebuah universiti yang begitu penting dalam konteks negara kita. Hari ini kita menghimpunkan pelbagai kumpulan. Pertama mungkin adik-adik di depan ini dan juga pengetua yang turut bersama sebenarnya dibawa khas daripada Sekolah Kebangsaan Tumpat. Sekolah Kebangsaan Tumpat sebenarnya mempunyai pertalian saudara yang begitu rapat dengan UKM. Pada tahun 70, sekolah ini telah menyumbang RM3.50 untuk penubuhan universiti kita. Mungkin hari ini nilainya dah sampai 3 juta agaknya. Kalau diminta pada kita mungkin susah untuk kita nak bayar balik. Hari ini juga kita menampilkan lebih daripada 44 alumni UKM. Kalau boleh saya minta seketika sahaja alumni-alumni yang hadir bersama untuk bangun dan melihat di belakang sana. Silakan alumni-alumni, tokoh-tokoh alumni kita yang hari ini sebenarnya telah berjumlah hampir 163,000 alumni. Tan Sri Alimuddin dan juga semua rakan-rakan Datuk Amran dan sebagainya bersama kita pada hari ini untuk menjengah kembali di mana mereka bermulanya. Saya bercakap dengan Tan Sri Alimuddin, Tan Sri kata dia tak sempat masuk di dalam kampus ini. UKM ditubuhkan dengan satu wadah yang besar. UKM ditubuhkan dengan aspirasi rakyat. Dan kalau kita menyinggap kembali penubuhan UKM 1903, kita melihat kepada arkaif UKM dalam Mesyuarat Raja-Raja tahun 1903, yang Tuan Besar Negeri Sembilan pada ketika itu telah menyampaikan wadah mungkin yang pertama dicatat bahawa perlunya ada sebuah universiti ataupun institusi pengajian tinggi yang akan menjadi satu wadah penting kepada negara ini, terutamanya kepada rakyat Malaysia. Saya akan berkongsi sedikit pandangan secara bersantai saja. Mungkin untuk adik-adik hari ini Pak Cik akan bercerita sedikit. Jadi adik-adik boleh tengok Pak Cik. InsyaAllah Pak Cik takkan jauh ke sana sini. Supaya adik-adik faham kenapa adik-adik semua berada di sini. 44 years ago, 44 tahun yang lepas, kegelisahan, kerisauan di kalangan rakyat Malaysia tentang pentingnya ada sebuah universiti yang dikatakan sebagai UK, Universiti Kebangsaan, diwujudkan. Kalau kita melihat perkongsian di awal tadi dan juga beberapa paparan yang ditunjukkan, inilah sebuah universiti yang mana penubuhannya menggegarkan keseluruhan negara. Di merata pelosok dunia, sebenarnya di pelosok di Malaysia ini, perbincangan tentang pentingnya universiti ini tubuhkan telah berjalan dengan begitu hebat. Kita difahamkan di Sayong Kuala Kangsar. Penduduk Sayong Kuala Kangsar telah
jual ayam dan kambing. Dan hasil daripada ayam dan kambing ini, jualan ini, dimasukkan di dalam tabung penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Di Johor, di Melaka, dibuatnya program-program dari rumah ke rumah, marhaban. Dan hasilan kumpulan dana yang dikumpulkan, disalurkan kepada penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi saya dan rakan-rakan, terutama generasi yang berada di sini hari ini, perlu kita memastikan bahawa semangat kebangsaan ini, aspirasi rakyat ini terus kita pahatkan. Atas sebab itulah kita meletakkan pendaulat amanah negara ini, ataupun Guardian of the Nation, sebagai wawasan besar yang kita akan bawa terus di masa akan datang. UKM adalah satu institusi yang sangat penting untuk Malaysia. Masalah negara, masalah UKM. Aspirasi negara, aspirasi UKM. Dan juga kejayaan kecemerlangan negara, mestinya kecemerlangan UKM. Hari ini kita berada di satu tempat yang dulunya kita panggil biasanya dengan sebagai foyer chancellery. Hari ini secara soft launching, kita akan menjenamakan semula platform ini sebagai Pesada Chancellor. Inilah satu platform yang branded platform. Platform yang akan membincangkan isu-isu negara, platform yang akan bersuara, dan bila mana Pesada Chancellor bersuara, negara akan berhenti mendengar. Suara bangi, suara keramat. Setiap warga UKM bertanggungjawab untuk memastikan semua isu dalam negara ini, semua perihal dalam negara ini kita tangani bersama dan sentiasa kita berada di barisan hadapan untuk memastikan bahawa aspirasi penubuhan negara ini dapat kita teruskan. Dalam konteks untuk kita membawa UKM ke hadapan, setelah 44 tahun negara telah berubah, dunia telah berubah, ekonomi berubah, sosiostruktur juga telah berubah. Di tahun 70-an semasa penubuhan UKM, 52% daripada penduduk negara ini adalah di bawah garisan kemiskinan. Hari ini 1.7% saja. Di tahun 80-an, di tahun 1980, sebagai ahli ekonomi, kita lihat kepada kemasukan dana asing ke Asia Tenggara, Vietnam dapat hampir 0%. Malaysia dapat 30%. Hari ini, jumlah pelaburan asing yang pergi ke Vietnam dan ke Malaysia hampir sama. Struktur sosioekonomi telah berubah. Kalau dahulu mungkin 80-70% masyarakat di Malaysia berada di luar bandar, tetapi hari ini 70% daripada penduduk Malaysia tinggal di dalam bandar. Perubahan-perubahan ini memerlukan kita membuat satu tindakan. UKM untuk kekal relevan, UKM mesti bersedia untuk membuat perubahan-perubahan yang diperlukan. Kita perlu mentafsir semula institusi pengajian tinggi ini. Banyak dokumen-dokumen telah dikeluarkan. Malah ada yang meramalkan kalau universiti tidak membuat perubahan, satu masa nanti universiti juga akan lupus dan hilang. Tidak lagi relevan. Persaingan datang dengan konteks yang berbeza. Kalau dahulu untuk kita dapat pendidikan luar negara, kita mesti pergi ke luar negara. Tetapi hari ini untuk dapat pendidikan luar negara, kita hanya buka handphone kita saja pun kita boleh dapat ikut kursus yang ditawarkan oleh Harvard dan MIT. Persaingan dan tekanan juga berbeza. Hari ini kita ada pelbagai bentuk institusi. Keluar saja laporan tentang ranking, sebelum keluar lagi wartawan akan tanya Naib Chancellor, macam mana kedudukan, apa pandangan Naib Chancellor terhadap ranking. Pelbagai pihak melihat universiti dalam konteks yang berbeza dan semuanya mendesak universiti untuk membuat keputusan agar terus relevan di dalam konteks mereka masing-masing.
Dan perubahan-perubahan ini harus bersifat kontekstual. Kerana kita tidak boleh semata-mata membuat perubahan kerana orang lain buat perubahan. Dalam bahasa ekonomi, ada yang dikatakan sebagai isomorphic mimicry. Maksudnya kita hanya meniru, cut and paste perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang lain. Jadi apa-apa perubahan yang kita laksanakan haruslah kontekstual, bersesuaian dengan UKM secara keseluruhannya. UKM untuk kekal relevan mesti mempunyai satu tawaran yang istimewa. Hari ini, kalau kita lihat universiti-universiti di dalam negara maupun di luar negara, kadang-kadang kita mungkin tersilap melangkah, terjebak menjadi universiti komoditi. Dalam arti kata lain, sama saja. Masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia, masuk ke Universiti Malaya, masuk ke Universiti Utara Malaysia atau mana-mana universiti, mungkin dirasakan sama saja. Kalau ditanya kenapa masuk universiti ini, jawapannya dekat dengan rumah saya. Jadi itulah tawaran yang mungkin ada pada universiti komoditi. Kalau UKM ingin terus kekal relevan, UKM mesti menawarkan satu tawaran yang khusus UKM. Kalau boleh, biarlah graduan UKM itu dapat dibau DNA-nya. Kalau pijak di UKM ini keluar daripada UKM, dari jauh boleh nampak bahawa ini adalah graduan UKM. Belum cakap lagi, cara berjalan masuk pun dah tahu ini pelajar UKM. Ini tawaran yang istimewa. Di setiap fakulti, setiap institut, apakah tawaran kita yang menjadikan kita sebagai pilihan utama kepada semua pemegang-pemegang taruh, baik ibu bapa, baik industri, baik kerajaan, baik pihak antarabangsa, mana-mana institusi sekalipun. Apa istimewanya UKM? Kita harus tanya di setiap fakulti masing-masing, apa keistimewaan fakulti kita selain daripada kita yang pertama ditubuhkan? Kalau kita nak meneruskan kecemerlangan kita, kalau kita nak keluar negara, bagaimana kita harus menceritakan UKM? Apa dia 3 atau 4 perkara yang tidak boleh tidak mesti diceritakan mengenai UKM? Kerana itu adalah sifat yang dikatakan sebagai khusus UKM. Perlu kita mencari nilai-nilai yang unik dan khusus UKM ini. Dalam kita mengorak langkah untuk tahun-tahun yang mendatang, kita telah mengenal pasti 6 keberhasilan utama yang akan menjadi dasar kepada hala tuju strategik UKM di masa akan datang. Semua tingkah laku kita, semua pengoperasian kita mesti disandarkan kepada 6 perkara ini. Pertamanya ialah graduan yang bernilai tinggi. Graduan UKM hari ini alumni kita ada 163,000 lebih graduan UKM. Pelajar-pelajar kita ada sekitar hampir 22,000. Dan hampir 50% daripada pelajar kita adalah pelajar prasiswaza dan 50% lagi adalah pelajar-pelajar siswaza. Inilah UKM hari ini. Bagaimana kita nak memastikan graduan UKM ini adalah graduan yang menjadi pilihan utama? Kita telah mula menggerakkan apa yang dikatakan sebagai citra, pusat citra universiti. InsyaAllah di semester pengajian akan datang, kita akan memulakan konsep citra universiti ini yang menekankan kepada perilaku ataupun karakter shaping the mind dan juga characters pelajar-pelajar UKM yang akan menekankan kepada kompetensi, keupayaan, kekuatan kemahiran insaniah, kepada keupayaan untuk menguasai pelbagai disiplin dan juga keusahawanan dan daya inovasi. Penyelidikan dan inovasi kita mesti berimpak tinggi. Kita tidak boleh mengukur keberhasilan ataupun pencapaian pendidikan hanya dengan bilangan semata-mata. Kita perlu melihat kepada apa masalah yang kita selesaikan, apa dia pendalaman pencerahan yang telah kita lakukan. Dalam setiap kelompok-kelompok penyelidikan,
kita mempunyai 12 niche penyelidikan. Setiap niche penyelidikan harus bersedia untuk meletakkan apakah tema-tema besar yang mereka akan laksanakan. Dan kita akan menggunakan pesada Chancellor ini sebagai medan untuk perkongsian hasil-hasil penyelidikan kita. Seterusnya, perhubungan strategik dan perkongsian pintar. UKM tidak lagi boleh bergerak sendirian. Mungkin tidak ada lagi perkara yang boleh dilakukan secara sendirian. Kita mesti ada pakatan strategik, hubungan dengan institusi-institusi luar, hubungan dengan masyarakat-masyarakat luar. Baru-baru ini kita telah mewujudkan satu program UKM for Bangi. Kita telah mula berinteraksi dengan komuniti terdekat di Bangi sini dan juga industri yang berada di sini. Bangi dan juga Serdang sebenarnya adalah satu lembah ilmu yang bernilai tinggi, tetapi malang sekali ada kepadatan tetapi pemisahan dan jarak begitu jauh. Ini dalam konteks ekonomi kita katakan sebagai 3D, density, distance and division. Di kawasan Bangi ini, kalau kita tolak pokok, kita akan jumpa institusi penyelidikan. Lebih daripada 30 pusat-pusat penyelidikan berada berhampiran dengan kita. Sejauh manakah kita telah mengadakan pakatan strategik dan perkongsian dengan mereka? Sempadan UKM ini mungkin harus kita mayakan supaya keluar masuk UKM ini lebih mudah dan kita dapat berkongsi kepakaran, berkongsi idea dan harapan secara bersama. 3 fokus ataupun keberhasilan utama ini akan menjadi teras utama perbincangan di dalam Senate UKM. 3 yang seterusnya adalah kepada input-input utama. Iaitu pertamanya ialah warga kompeten dan inovatif. UKM mempunyai hampir 10,000 kaki tangan. 2,200 adalah pensyarah-pensyarah yang selebihnya adalah kaki tangan pentadbiran dan juga kaki tangan sokongan. Untuk menggerakkan 10,000 orang untuk memastikan institusi ini cemerlang, kita mahu pengawal keselamatan kita berinovasi, kita mahu pembantu-pembantu mamal kita berinovasi, kita mahu bendahari pejabat keuangan kita berinovasi dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Seterusnya adalah penjanaan kekayaan secara strategik. Hari ini harapan untuk menunggu dana daripada pihak kerajaan masih ada, tetapi kita telah dimaklumkan bahawa ianya akan berkurangan dari segi peratusannya. Tahun ini sahaja kita harus membawa paling tidak 120 juta ringgit untuk memastikan pengoperasian kita dapat berjalan dengan lancar. Datuk Mazlin mungkin berhadapan dengan satu keadaan yang lebih mencabar kerana dana Universiti Penyelidikan telah dikurangkan kepada 50 juta daripada 100 juta tahun lepas. Tapi persoalannya, adakah telah kita meletakkan nilai yang cukup ke atas kepakaran dan juga aset kita? Kita mempunyai aset-aset yang begitu banyak. Kita ada living labs, kita ada prasarana di Langkawi, di Bukit Cini, di Mersing, malahan di Teluk Intan. Sekarang ada pilihan raya pun prasarana kita turut digunakan. Kita ada kemudahan di Beranang, kita ada kemudahan di Tanjung Karang dan juga di kampus Bangi, kampus KL, kampus Ceras dan juga di Kuala Pilah. Kita ada banyak aset-aset yang perlu kita gembelingkan supaya dapat kita tingkatkan kekayaan untuk menyokong aktiviti-aktiviti utama kita. Kerja-kerja kepakaran, kerja-kerja perundingan. Kita ada UKM Holding, UKM Pakar Runding. Di manakah peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli akademik? 15% daripada tenaga akademik kita adalah profesor. 15%. Lebih daripada 300 orang profesor yang berada di UKM. Kalau profesor, setiap seorang profesor ini membuat keputusan untuk menggerakkan kepakaran ini, saya percaya kita boleh dapat lebih daripada 120 juta. Tetapi misi itu mesti ada pada kita. Dan seterusnya prasarana ilmu yang kondusif. UKM 44 tahun, berarti prasarananya juga kemungkinan dah hampir 30 tahun begitu. Kolej-kolej kediaman di mana pelajar-pelajar berada di situ memerlukan perhatian yang berbeza. Keperluan mereka jauh berbeza. Kalau kita lihat hari ini,
kadang-kadang pelajar-pelajar terpaksa turun ke kawasan-kawasan yang lebih umum kerana mereka memerlukan internet. Kita nak menggerakkan e-learning, tetapi kalau internet tidak capaian yang bagus, berarti e-learning tidak dapat dilaksanakan. Kuliah-kuliah, bangunan-bangunan, kalau dilihat Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, fakulti-fakulti yang lama, keadaannya agak kritikal hari ini. Kita perlu menggerakkan endowment yang kukuh. Jumlah endowment UKM hanya sekitar 70 juta sahaja. Kita ada alumni sebanyak 163,000. Kalau kita dapat menggerakkan alumni-alumni kita bukan saja untuk menyumbang dana, tetapi juga menyumbang masa dan tenaga, mereka akan datang ke sini dan bersama-sama dengan kita. Kita akan meletakkan alumni di tempat yang bersesuaian, di tengah-tengah kampus kalau boleh, supaya semua warga UKM dapat mengetahui bahawa menjadi warga UKM berarti warga UKM seumur hidup. Hari ini tokoh-tokoh alumni kita dan banyak lagi yang ada di luar sana boleh sama-sama datang menyumbang dan memastikan bahawa prasarana dan juga kelancaran pengoperasian operasi kita dapat kita teruskan dengan begitu baik dan cemerlang. Jadi untuk kita menggerakkan ini, persoalannya ialah semuanya ini memerlukan perubahan. Kelaziman adalah satu perangkap yang menjadikan kita leka. Kadang-kala setelah 44 tahun, kita telah membangunkan sistem. Sistem-sistem ini kadang-kadang dah menjadi auto-cruise. Sistem-sistem ini kadang-kala melekakan kita kerana kita tidak lagi memberi perhatian untuk membuat perubahan dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini kadang-kala begitu susah untuk kita laksanakan kerana dia mencabar keselesaan dan juga kelaziman kita. Cara kita menyusun pengoperasian kita umpamanya, fakulti dan institut, mungkin patut kita lihat semula bagaimanakah hubungan jaringan di antara fakulti dan institut. Apakah kita akan berterusan dengan mengatakan fakulti sebagai menekankan pengajaran dan institut penyelidikan? Adakah itu sesuai untuk sebuah universiti yang bertaraf universiti penyelidikan? Mungkin wajar kita fikirkan. Bagaimana kita nak menjadikan universiti ini sebagai universiti yang benar-benar bersifat research university? Bagaimana kita nak memastikan setiap warga UKM ini dapat mendukung 6 keberhasilan ini? Accountability mesti ada pada setiap individu, tidak kira dia di mana. Persoalan tentang 6 keberhasilan ini harus kita terapkan, harus kita war-warkan, harus kita dokumentkan, harus kita laksanakan dengan berkesan. Kita telah menubuhkan strategi UKM, satu pejabat baru di pejabat Naib Chancellor untuk menggerakkan 6 keberhasilan yang utama ini. Dan setiap timbalan-timbalan Naib Chancellor, bendahari dan juga pendaftar akan mengetuai setiap satu daripada 6 keberhasilan ini. Dan inilah sasaran yang akan kita tumpukan untuk masa-masa akan datang. Yang bagi Datuk, Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah perkongsian ringkas untuk bagaimana kita membawa UKM di masa akan datang. UKM sebagai pendaulat amanah negara, UKM sebagai guardians of the nation. Negara memerlukan UKM. Tetapi perubahan-perubahan yang berlaku hari ini berkehendakkan kita membuat tindakan-tindakan yang khusus supaya kita kekal relevan. Kita kekal 3R, iaitu relevant, referred and also respected. UKM mesti dikenali secara khusus apa yang dikatakan keistimewaan UKM. Dan 6 keberhasilan ini adalah tonggak untuk kita menggerakkan perjalanan kita di masa akan datang. Dan inilah keberhasilan yang harus kita tanam dan kita tuntut daripada setiap warga UKM. Dengan itu, sekian saja perkongsian ringkas saya. Saya sekali lagi mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 UKM, UKM Pendaulat Amanah Negara, kepada semua yang menyumbang, semua yang pernah bersama dengan UKM, kepada adik-adik Sekolah Kebangsaan Tumpat dan juga ramai lagi yang menyumbang di awal-awal tahun penubuhan UKM, marilah kita bersama-sama
menjadikan universiti kebangsaan ini sebagai universiti yang dihormati, universiti yang disegani dan universiti yang mendaulatkan amanah negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dato' Naib Chancellor di atas syarahan sebentar tadi.